Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli salatan kamilah Salim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qada wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunaluhu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yusasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin min adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memilih hati kita. Allah telah memilih jasad kita untuk sama-sama kita berada dalam kelas Al-Quran, yang mana kelas untuk kita belajar surat cinta daripada Allah ini supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita lebih menghayati setiap bait kata, setiap kata Al-Quran itu, tuan-tuan. Jadi insya-Allah jom kita sama-sama buka Al-Quran. Siapa yang ada Al-Quran depan dia, itu yang lebih baik. Sebab setiap pembaikan Al-Quran, tuan-tuan kena ingat, bila mana kita belajar Al-Quran, Al-Quran bukanlah perkara yang kita boleh belajar secara teori. Al-Quran bukanlah perkara yang boleh kita belajar secara teori. Secara teori maksud macam mana? Iaitu bila mana kita hadam Al-Quran secara buku sahaja, secara kita dengar sahaja, tidak boleh. Tidak boleh, sebab Al-Quran adalah ilmu yang kita belajar secara praktikal. Al-Quran adalah ilmu yang kita belajar secara praktikal. Jadi macam tu, tuan-tuan. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak pastikan suara saya ni jelas ataupun tidak. Tolong siapa yang lihat saya dan siapa yang dengar saya, jika dengar dan jelas, tolong komen di orangan komen, jelas Ustaz. Ataupun tak jelas ke, bagi salam ke, nak tahu jelas ataupun tidak ni. Sihat ke, apa khabar? Salam PKPB. Moga dengan cara kita kuarantin, ada yang bekerja, ada yang duduk kat rumah, kita guna juga masa ini untuk kita menambah ilmu Al-Quran, insya-Allah, untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sihat belaka ke? Boleh tulis dalam komen. Jelas tak suara saya? InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung kepada surah Al-Kafirun. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pada surah Al-Kafirun. Semalam kita sudah belajar pada surah Al-Kawthar. Mana pada surah Al-Kawthar ini saya suruh tuan-tuan perhatikan betul-betul, sebab surah Al-Kawthar ini adalah surah yang pendek dan orang suka baca. Pendek sangat, tuan-tuan. Kalau nak baca secara satu nafas pun boleh surah Al-Kawthar ni, boleh. Macam mana nak baca secara satu nafas boleh? Dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Satu nafas je, tuan-tuan. Sampai 1 minit tak sampai. Sebab surah yang sangat pendek. Tapi saya tegur pada tuan-tuan bahawa surah Al-Kawthar ni walaupun surahnya pendek, tapi ramai orang baca dengan bacaan salah. Tuan-tuan, kesalahan kecil saya boleh terima, sebab bacaan yang kesalahan kecil ni kesalahan yang tidak mendatangkan dosa. Tapi walaupun tidak mendatangkan dosa, tapi kita nak kurangkan peratusan kesalahan yang kita buat. Tapi yang lebih kita perhatikan, yang lebih kita pedulikan, kena ambil perhatian adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan pertukaran makna. Iaitu bila mana kita tukar huruf, tuan-tuan. Memang kita tidak tukarnya secara sengaja, tetapi itu fungsi kita belajar. Kalau kita belajar, tuan-tuan, maka kita akan memperbaiki. Dari memperbaiki itu kita akan tidak buat lagi kesalahan yang lama. Jadi sebab itu kita kena jaga-jaga. Jadi insya-Allah, tuan-tuan. Kak Ani, jelas Ustaz. Semalam tak nampak Kak Ani. Kak Sam. Kak Ani malam ni kan? Kak Sam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa khabar?
Apa khabar Ustaz? Suara Ustaz jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz sihat? Bertambah sihat. Ni risau juga PKPB ni, duduk kat rumah kadang-kadang tuan-tuan. Bahaya juga ni. Abdul Aziz, Assalamualaikum Ustaz jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ania, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fitrah jelas Ustaz. Terima kasih. Muhammad Tirmizi Uthman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Top fan kita ni. Abdul Aziz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ina Zarina, Assalamualaikum Ustaz jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Ahmad Zain, Assalamualaikum Ustaz jelas. Ustaz, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, pertama sekali, kalau boleh di sebelah kiri tuan-tuan itu ada butang share tuan-tuan. Tekan butang share tuan-tuan. Tekan butang share. Sharekan kepada banyak-banyak grup tuan-tuan, insya-Allah. Dengan cara ni, moga dengan cara kita sharekan, dengan cara kita sebarkan, itu kita mencari amal jariah ilmu. Saya tak paksa, tapi kalau boleh, itulah saham untuk kita tuntut di akhirat nanti, insya-Allah. Alijah Yahya, Kak Alijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat-sihat belaka ke tu? Bagaimana keadaan? Semua walaupun PKPB, saya harapkan semua jaga kesihatan masing-masing, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pada surah Al-Kafirun, muka surat 603. Surah Al-Kafirun, muka surat 603. Surah Al-Kafirun, muka surat 603. Surah Al-Kawthar semalam. Surah Al-Kawthar semalam. Surah Al-Kawthar semalam. Pagi ini surah Al-Kafirun. InsyaAllah surah Al-Kafirun, ayatnya ada 6 ayat. Ayatnya ada 6 ayat saja. Kak Rahani, Assalamualaikum. Dah 3 hari tak dapat join kerja. Allahumma salli Muhammad. Tak apa. Kalau ada masa boleh join. Selit-selit. Kalau ada masa, kalau tak ada masa tak apa. Cari masa yang free, boleh tengok balik di ruangan Terengganu Mengaji, insya-Allah. Abdul Aziz, surah Al-Kawthar muka 603. Surah Al-Kawthar semalam, hari ni surah Al-Kafirun. Jom sama-sama kita buka Al-Quran, lihat surah Al-Kafirun, tulis di ruangan komen surah Al-Kafirun muka surat 603. Tulis di ruangan komen surah Al-Kafirun muka surat 603. Surah Al-Kafirun muka surat berapa tuan-tuan? Muka surat 603. 603. InsyaAllah kita sama-sama perhatikan mana tempat-tempat yang perlu kita ambil perhatian, mana tempat-tempat yang kita selalu buat silap, dan kita cuba memperbaiki kesilapan yang kita buat. Kita cuba upgrade diri ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Dengan cara itu, insya-Allah kita tambah diri kita, kita upgrade diri kita, insya-Allah. Jadi jom tuan-tuan, macam biasa kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Tapi tuan-tuan, niatkan dalam hati ikut kata-kata saya ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang soleh, kepada guru-guru kami, kepada kedua ibu bapa kami, dan untuk diri kami sendiri dan keluarga kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ramazin surah Al-Kafirun muka 603. Betul. Alijah Yahya surah Al-Kafirun muka 603. Betul. Surah Al-Kafirun muka 603. Nazarina. Betul. Syahid Muhammad Noh surah Al-Kafirun. Betul. Jom tuan-tuan sama-sama kita perhatikan. Macam biasa, jom kita mengembara. Bismillah. Bukan senang tuan-tuan.
Ustaz bajuk mengembara tuan-tuan. Okey, kita perhatikan. Surah Al-Kafirun. Saya baca daripada Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya baca. Tuan-tuan boleh ikut di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Tulis di ruangan komen ayat yang pertama. Tulis di ruangan komen ayat yang pertama. Ayat yang pertama tuan-tuan saya baca. Okey, ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekali lagi saya baca. Qul ya kafirun. Tuan-tuan tahu tak mana tempat orang selalu buat silap pada, maafkan saya. Tuan-tuan tahu tak mana tempat orang selalu buat silap pada ayat yang pertama ni? Orang banyak buat silap pada di sini tuan-tuan. Huruf qaf. Huruf qaf ini ramai orang akan baca dengan huruf kaf. Kulya. Kulya. Sedangkan pada makhraj sini adalah huruf qaf. Huruf qaf kita kena buat apa? Dia bahagian masih bahagian makhraj lidah tuan-tuan. Dia masih dalam makhraj lidah tapi dekat-dekat dengan kerongkong. Tuan-tuan jaga-jaga. Kita jangan guna dengan nipis bunyi dia kul. Itu huruf kaf. Ini huruf qaf. Huruf qaf qul. Qul. Qul ya, dalamkan, jaga. Kalau tuan-tuan baca dengan kul ya, dan banyak orang suka baca macam ni, termasuk juga kul huwallahu ahad, salah tuan-tuan. Sebab dia seakan-akan telah baca huruf qaf dengan huruf kaf. Huruf qaf dengan huruf kaf. Jadi jaga-jaga. Kita kena baca dengan qul ya, bukan kul. Ingat qul. Ya. Nampak tanda apa tuan-tuan? Komen sikit tuan-tuan. Tanda apa ni? Ni pakcik. Pakcik apa ni tuan-tuan? Ni pakcik misai. Berjumpa dengan pakcik apa? Pakcik Mazah. Pakcik misai. Jumpanya pakcik Hamzah. Baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Pakcik misai baca dengan pakcik Hamzah, baca pakcik misai jumpa dengan pakcik Hamzah, baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Jangan cari pasal kita baca 2 harakat. Jangan tuan-tuan. Qul ya ayyuhal kafirun. Salah. Sebab dia hanya boleh dibaca dengan 4 harakat ataupun 4 harakat ataupun 5 harakat sahaja. Maafkan saya, 4 harakat ataupun 5 harakat sahaja. Qul ya ayyuhal kafirun. Nampak tak? Qul ya ayyuhal kafirun. Jaga. Yang pertama, saya tegur sekali lagi, jaga pada huruf qaf, jangan baca dengan huruf kaf. Yang kedua, baca dengan 4 ataupun 5 harakat, jangan baca 2 harakat. Jaga. Ni sini ada apa? Pakcik misai jumpa dengan pakcik Hamzah, baca dengan 4 atau 5 harakat. Cantik, ramai yang tahu tu. Kak Sayyid Sulaiman, pakcik misai jumpa dengan Hamzah, baca 4 atau 5 harakat. Betul. Syahid Muhammad Noor, pakcik misai jumpa Hamzah, baca dengan 4 atau 5 harakat. Benar. Jaga-jaga. Itu ayat yang pertama. Saya ulang sekali lagi. Ayat yang pertama, jaga pada huruf qaf. Jangan baca dengan huruf kaf. Kul ya. Tak nak tuan-tuan. Kita nak kul ya. Sama juga qul huwallahu ahad. Sama juga qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Semua menggunakan huruf qaf, bukan huruf kaf. Boleh? Jaga-jaga pada ayat itu. Ya, pakcik misai jumpa Hamzah, pakcik misai jumpa pakcik Hamzah, baca dengan 4 atau 5 harakat. Jaga-jaga jangan baca 2 harakat. Nora Makzin, pakcik misai jumpa Hamzah, baca dengan 4 atau 5 harakat. Abdul Aziz, pakcik misai jumpa pakcik Hamzah, baca 4 atau 5 harakat. Kemah keming bah. Bijak-bijak belaka. Jadi itu ayat yang pertama. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Tulis ruangan komen ayat yang kedua. Saya baca ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Ayat yang kedua, tuan-tuan kena jaga-jaga pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni dia ada satu tempat yang orang suka buat silap. Saya baca sekali lagi. Perhatikan betul-betul ayat yang kedua. La
a'budu ma ta'budun. Tuan-tuan, pada mula-mula kita ada jumpa apa dah tuan-tuan? Mula-mula kita jumpa apa dah? Mula-mula kita dah jumpa Pakcik Misai dengan Pakcik Hamzah. Mula-mula kita dah jumpa tuan-tuan, Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Hamzah baca dengan 4 atau 5 rakaat. La. Ramai orang dia suka pendekkan kawasan ini tuan-tuan. Dia suka pendekkan kawasan ini. La a'budu ma ta'budun. Seronok dia tuan-tuan. Seronok aja. Dia tak sedar kat sini ada apa. Sini ada Pakcik Misai, sini ada Pakcik Hamzah. Bila mana Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Mazah, baca dengan 4 atau 5 rakaat. Nampak tak tuan-tuan? Baca dengan 4 atau 5 rakaat. Jaga Pakcik Misai tulis dalam komen, Pakcik Misai. Ayat yang kedua, Pakcik Misai jumpa dengan Hamzah baca dengan 4 atau 5 rakaat. Kat sini ramai orang suka baca dengan 2 rakaat. La a'budu ma. La a'budu ma. Jaga-jaga. Tuan-tuan, kenapa saya cakap pada ayat yang kedua agak sukar? Kerana pada sini ada pertembungan 2 makhraj yang dekat. Makhraj Hamzah dengan makhraj Ain. Makhraj Hamzah dengan makhraj Ain. 2 makhraj ini dekat-dekat. Hamzah dengan Ain ni makhrajnya dua-dua daripada kerongkong. Kerongkong tuan-tuan. Hamzah dengan Ain, dua-dua makhraj ini daripada kerongkong. Cuma yang membezakan dia, Hamzah ini pada akhir kerongkong level 3. Akhir kerongkong level 3. Tulis dalam komen Hamzah level 3 kerongkong. Maksudnya akhir. Hamzah level 3 kerongkong maksudnya akhir. Ain level 2 kerongkong tengah. Ain level 2 kerongkong tengah. Jadi itu yang membezakan di antara huruf Hamzah dengan huruf Ain. Jadi tuan-tuan, kenapa saya suruh tuan-tuan jaga-jaga? Sebab kebanyakan orang akan baca dengan Hamzah, jumpa dengan Hamzah. La a'budu ma ta'budun. Kat sini dengan kat sini sama. Ain selalu orang tukarkan dia dengan Hamzah. La a'budu. La a'budu ma ta'budun. Seronok. Tak boleh tuan-tuan. Sini adalah huruf Ain. Ain, Hamzah level 3 kerongkong. Ain level 2 kerongkong tengah. Maksudnya kat tengah tuan-tuan. La a'budu ma ta'budun. Ta'budun. Kita tekan sikit makhraj Ain. Jangan samakan dia dengan Hamzah. A'budu ma. A'budu ma itu adalah Hamzah. Kita tak nak. Kita nak a'budu ma ta'budun. Sekali lagi saya baca. La a'budu ma ta'budun. Jaga-jaga. Pada huruf yang kedua ni, ayat yang kedua, maka saya pada ayat yang kedua ni, apa yang saya tegur sangat-sangat adalah berkenaan dengan huruf Ain. Jangan sesekali kita baca dengan huruf Hamzah. Jaga-jaga. Kita tak nak tukar huruf. Sebab kita takut tukar huruf boleh mengubah makna tuan-tuan. Ayat yang ketiga. Tulis dalam komen. Ayat yang ketiga. Kak Sam Sulaiman, Hamzah level 3 kerongkong. Ain level 2 kerongkong. Benar sekali. Okey. Narat Mazin, Pakcik Misai jumpa Hamzah baca 4 atau 5 rakaat. Betul. Syahid Muhammad Nur, permulaan Pakcik Misai jumpa Hamzah baca dengan 4 atau 5 rakaat. Benar sekali. Jadi tuan-tuan, jom kita sambung pada ayat yang ketiga. Saya baca pada ayat yang ketiga. Perhatikan ayat yang ketiga. Saya baca. Wala antum abiduna ma a'bud. Sekali lagi saya baca. Tuan-tuan di rumah boleh ikut sama-sama dengan saya. Wala antum abiduna ma a'bud. Pada ayat ini tuan-tuan, perhatikan. Mula-mula kita dah nampak suatu benda yang kita dah ulang daripada 1, 2 dan 3. Iaitu kita nampak tanda Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Hamzah. Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Hamzah. Sama je tuan-tuan daripada ayat 1 kepada ayat kedua kepada ayat yang ketiga. Jadi kalau jumpa Pakcik Misai ni, Pakcik Misai macam ni, jumpa pula dengan Pakcik Hamzah macam ni, kita nak buat apa tuan-tuan? Kita just baca 4 atau 5 harakat sahaja. Jangan kita nak baca 2 harakat, jangan nak baca 6 harakat, jangan nak baca 3 harakat. Yang kita boleh baca 4 atau 5 harakat sahaja. Wala 4 atau 5 harakat.
Antum. Nun mati berjumpa dengan huruf ta. Nun mati berjumpa dengan huruf ta. Dengung ikhfa hakiki. Dengung ikhfa hakiki. Antum. Antum. Ikhfa hakiki, tuan-tuan. Kita dengung ikhfa hakiki. Antum. Dia seakan-akan dengung tu dengung NGG. Antum. Dia macam tu. Ikhfa hakiki. Dengung NGG. Kalau student-student saya dulu, saya ajar dengan dengung NGG. Antum jaga. Bukan ramai orang baca dengan abiduna ma'bud. Abiduna ma'bud. Jaga-jaga, tuan. Kita baca dengan abiduna ma'bud. Kita baca dengan abiduna ma'bud. A'bud, bukan a'bud. Tu hamzah tu hamzah. A'bud hamzah. Ni hamzah berjumpa dengan ain. A'bud. A'bud. Saya minta di rumah pun dengar jelas suara saya nah. Sebab saya takut berkenaan dengan makhraj-makhraj ini, tuan-tuan, kita kena jelaskan. Dan ingat, teori yang tuan-tuan belajar sekarang ini hanyalah teori. Dan saya tunjukkan bacaan dia secara praktikal. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan boleh amalkan di rumah secara praktikal. Saya ulang sekali lagi ayat yang kedua. Yang pertama, perhatikan Pakcik Misai berjumpa dengan Pakcik Hamzah, baca dengan 4 atau 5 rakaat. Yang kedua, nun mati berjumpa dengan ta, hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki kena buat apa? Dengung NGG. Antum. Antum. Lepas tu, tuan-tuan, jaga makhraj huruf ain, bukan hamzah. Bukan a. Dua harakat panjang dia. Biduna ma. Pakcik Misai lagi, jumpa dengan Pakcik Hamzah lagi, buat apa? Baca dengan 4 atau 5 rakaat. Ma'a'bud. Ma'a'bud. Itu ayat yang ketiga. Perhatikan mana tempat kita buat silap. Jaga-jaga supaya kita boleh kurangkan kesilapan, upgrade diri kita ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Okey, tuan-tuan, kita sambung pada ayat yang keempat. Tulis ruangan komen ayat yang keempat. Tulis ruangan komen ayat yang keempat. Okey, pada ayat yang keempat saya baca dulu. Ayat yang keempat, tulis ruangan komen ayat yang keempat. Saya baca ayat yang keempat, bunyi dia seperti ini. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Kat sini ada perkara yang mengelirukan. Tak apa, saya ajar, tuan-tuan. Ayat yang keempat saya baca sekali lagi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Okey, tuan-tuan, saya nak ajar pertama, bila mana kita lihat ayat yang keempat, apa yang kita nampak, tuan-tuan? Pertama sekali kita nampak Pakcik Misai jumpa Pakcik Hamzah ni, betul tak? Pakcik Misai jumpa Pakcik Hamzah, baca dengan 4 ataupun 5 rakaat. Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Hamzah, baca dengan 4 atau 5 rakaat. Wala ana'a. Ramai orang keliru. Ustaz, tanda bulat itu apa, Ustaz? Macam telur, tuan-tuan. Tegak je dia berdiri tu. Apa tu, tuan-tuan? Okey, macam ni. Tuan-tuan dengar baik-baik. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan. Apakah yang dimaksudkan dengan bulat tegak ini? Apakah yang dimaksudkan dengan bulat tegak ini? Dengar elok-elok. Tuan-tuan kena perhatikan. Ada tempat tuan-tuan nampak dia bulat tegak. Ada tempat tuan-tuan nampak dia seakan-akan bulat condong. Tuan-tuan kena perhatikan betul-betul mana yang bulat tegak, mana yang bulat condong. Kalau macam ini dia bulat tegak, tuan-tuan. Kalau bulat tegak kita kena buat apa? Tuan-tuan kena dengar. Kalau bulat tegak seperti ini, bila mana kita baca secara wasal ataupun sambung, kita sambung je baca dia, dia tidak ada apa-apa fungsi. Saya ulang sekali lagi. Bila mana tuan-tuan nampak bulat tegak seperti ini, bila mana tuan-tuan nampak bulat tegak seperti ini, tuan-tuan baca secara wasal ataupun baca secara sambung je, dia tidak ada apa-apa fungsi. Tetapi bila mana tuan-tuan nampak bulat tegak seperti ini, tuan-tuan nak wakaf pada dia, tuan-tuan nak berhenti pada kalimah ana ini, maka wakafkan dengan 2 harakat. Wala ana, 2 harakat. Kena wakafkan macam tu.
Sebab apa bulat tegak itu, itulah fungsi dia. Secara wasal tidak ada apa-apa fungsi. Wasal itu apa Ustaz? Wasal itu maksudnya kita tak nak berhenti, kita nak sambung je. Bacaan secara sambung. Waqaf itu apa Ustaz? Maksudnya kita nak berhenti. Kalau kita waqaf pada sini, barulah bulat tegak ini ada fungsi dia, iaitu kena waqafkan 2 harakat. Tapi tuan-tuan, baru mula ayat takkan dah semput. Kalau boleh sampailah habis. Okey, tapi saya je nak terangkan dari sudut apakah maksud dia. Boleh. Dia bulat tegak ni kebanyakan dia ada pada kalimah ana. Dia ada pada kalimah ana. Boleh faham Dan yang kedua, apakah yang agak mengelirukan di sini? Ustaz, saya nak baca dengan huruf dal ke tak Ustaz? Saya nampak huruf dal tapi dal ni tak ada baris Ustaz. Jumpa pula dengan huruf ta Ustaz. Jadi kat sini saya nak baca macam mana Ustaz? Adakah saya perlu bunyikan huruf dal dulu baru masuk pada huruf ta? Okey tuan-tuan, dengar baik-baik. Jika tuan-tuan jumpa keadaan seperti ini dalam Al-Quran, tuan-tuan lihat ada satu huruf, tidak ada apa-apa baris. Huruf selepasnya itu ada huruf bersabdu. Saya ulang sekali lagi. Bila mana tuan-tuan buka Al-Quran, tuan-tuan nampak bacaan seperti ini, huruf yang tidak ada baris, selepasnya ada huruf bersabdu. Bacaan yang tuan-tuan perlu baca, tuan-tuan abaikan huruf yang tidak ada baris, bunyikan huruf yang ada sabdu. Senang faham macam tu tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi. Bila mana tuan-tuan nampak huruf dalam Al-Quran satu tempat yang tidak ada baris, selepasnya ada huruf bersabdu, tuan-tuan tak perlu bunyikan huruf yang tidak berbaris ini, terus masuk kepada huruf yang bersabdu. Abatum. Maksudnya ain baris atas, abatum, terus masuk pada ta. Batum, tak perlu bunyikan dal. Tak perlu bunyikan dal. Itu kita dalam kita sebut sebagai idgham. Dia ada banyak jenis tuan-tuan. Ada idgham mutaqarribain, mutajanisain, mutamathilain. Itu benda-benda dia. Tapi saya tak nak tuan-tuan terlampau pening. Senang je tuan-tuan. Tuan-tuan nampak je huruf yang tidak ada baris, selepasnya adalah huruf yang bersabdu, masukkan terus kepada huruf yang bersabdu. Dan tidak perlu bunyikan huruf yang tidak ada baris itu. Senang. Jelas Jadi tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Pada ayat yang keempat, tuan-tuan kena jaga 4 atau 5 rakaat di sini. Yang kat sini kalau tuan-tuan secara wasal, abaikan saja, tak perlu panjang pun. Ana'a. Abaikan saja. Tadi saya hanya turangkan fungsi dia. Kalau waqaf saja baru tuan-tuan boleh panjang 2 rakaat. Berhenti kat situ. Tapi ni permulaan ayat. Jadi kalau boleh sampai habislah, baru cantik makna dia. Yang ketiga saya tegur, apabila tuan-tuan jumpa huruf yang tidak ada baris seperti ini, selepasnya ada sabdu, masukkan terus kepada sabdu tanpa membunyikan huruf yang tidak ada baris itu. Jadi boleh faham Kita masuk pada ayat yang kelima. Tulis ruangan komen ayat yang kelima. Tulis ruangan komen ayat yang kelima. Jelas tak ni? Ke tak faham? Kalau boleh, kalau ada apa-apa tuan-tuan yang tuan-tuan tak faham ataupun suara saya tak jelas, tolong komen. Suara saya tak jelas ke apa ke, tolong komen tuan-tuan. Bagus saya tahu. Okey? Tulis ayat yang kelima. Okey, ayat yang kelima macam mana tuan-tuan? Saya baca dulu ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala antum abiduna ma a'bud. Sekali lagi saya baca tuan-tuan. Sekali lagi saya baca. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalau tuan-tuan perasan, apa yang saya nak sebut pada ini, dia lebih kurang pada teguran saya pada ayat yang ketiga juga. Dan sama juga pada teguran saya pada ayat yang kedua. Iaitu yang pertama, tuan-tuan jaga Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Hamzah. Jaga Pakcik Misai dengan Pakcik Hamzah. Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Hamzah, kita buat apa? Baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Wala antum ikhfa hakiki antum. Antum ikhfa hakiki, nun mati berjumpa dengan ta, dengung ngg antum. Ain bukan hamzah, tak nak. Abiduna ma 4 atau 5 rakaat. Ma a'bud. Jaga waqaf dengan qalqalah kubra. A'bud, ada lantunan. Huruf dal, huruf qalqalah. Huruf dal, huruf qalqalah. A'bud.
Waqafkan. Saya ulang sekali lagi, boleh baca bersama-sama dengan saya. Wala antum abiduna ma a'bud. Jaga tuan-tuan. Muhammad Firdaus handsome ustaz hari ni. Rindu abang Firdaus kita. Tidak boleh jumpa tiap-tiap hari dah. Mazwan Muhammad, Assalamualaikum ustaz. Ayat kelima, Waalaikumsalam. Kak Mazwan, lama kita tak jumpa. Dulu kita belajar. Kak Mazwan ni antara student saya kat Nilai. Allah minta dipermudahkan segala urusan, amin untuk Kak Mazwan. Amin. Sidi Rahmi, alif ziyadah atau bulat tegak pada huruf alif tiada fungsi kalau dibaca terus. Kalau waqaf dibaca dengan 2 rakaat betul. Kita sebut sebagai alif ziyadah. Cuma nak cam macam mana tuan-tuan? Tengok bulat tegak. Sebab itu saya suruh tuan-tuan perhatikan betul-betul bulat tegak dengan bulat condong, sebab dia ada perbezaan. Kebanyakan bulat tegak ini dia ada pada kalimah ana. Perhatikan betul-betul pada kalimah ana. Itu alif ziyadah. Okey, tuan-tuan, kita masuk pada ayat yang ke-6. Ayat ke-6, jom kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-6, ayat terakhir, tulis ruangan komen. Ayat yang ke-6, ayat yang terakhir. Saya baca. Alhamdulillah. Lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi saya baca. Lakum dinukum waliyadin. Tuan-tuan, pada ayat ini apa yang selalu orang buat silap tuan-tuan? Pada ayat ini apa yang selalu orang buat silap? Huruf kaf dengan huruf kaf. Banyak kan orang baca macam ni tuan-tuan. Lakum dinukum. Dia baca dengan bacaan yang tebal, itu dah telah menjadi huruf kaf. Patutnya nipis je bunyi dia. Lakum. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Bukan lakum. Jaga jaga. Lakum. Bukan lakum. Lakum. Nipis. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Kadang-kadang, tuan-tuan, ramai orang suka sabdukan lam. Sabdukan lam ni. Lam baris bawah ni kadang orang suka sabdukan. Saya tak tahu apa. Lakum dinukum waliyad. Jangan macam tu Dia tidak ada sabdu. Kita terus bunyikan. Waliyadin. Waliyadin. Kadang-kadang ya ni pun ada orang panjangkan juga. Waliyadin. Jangan juga. Kita tengok tidak ada apa-apa fungsi. Kita baca terus. Waliyadin. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, jaga huruf kaf. Jaga huruf kaf. Jangan dibaca dengan huruf kaf. Lakum dinukum. Tak nak. Kita nak lakum dinukum. Lakum dinukum waliyadin. Boleh faham tuan-tuan. Jadi itu sahaja pada surah Al-Kafirun kita pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi esok kita akan masuk kepada surah Al-Masad. Idza jaa nasrullahi wal fath. Muka surat yang sama lagi. Maafkan saya. Pada surah An-Nas. Idza jaa nasrullahi wal fath. InsyaAllah. Bila? Pagi esok tuan-tuan. Kita baru saja sudah pada surah Al-Kafirun. Jadi perhatikan betul-betul mana tempat yang kita perlu ambil tumpuan, insya-Allah. Jom saya bawa tuan-tuan mengembara. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf tuan-tuan. Kadang-kadang dia gelap sikit tu. Macam tu baru jelas. Baru nampak muka ustaz lah. Ustaz rupanya ngajar. Jangan macam tu tuan-tuan. Ingat lagi saya ke rindu dah. Dah berperut je kat kita dah. Jadi tuan-tuan, saya baca komen. Alhamdulillah hari ni ramai yang faham dengan apa yang kita ajar. Sebab itu saya anjurkan tuan-tuan, bila mana kita belajar, komen. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita kaedah belajar pertama, bila kita belajar kita menulis. Guna teknologi pun tak apa. Kita belajar nak menulis lagi bagus, nak menaik pun bagus. Menaik bagus. Sebab apa? Dengan cara itu kita menguatkan memori kita. Sebab itu saya anjurkan kita, bila mana kita jumpa tempat-tempat yang kita perlu beri tumpuan, saya suruh tuan-tuan, okey, type di ruangan komen. Sebab apa? Saya nak suruh apa yang kita belajar itu kuat dalam memori kita. Kita nak asah memori kita ni supaya ingat. Ya tuan-tuan, memang kalau kita ingat setara mana pun, kadang-kadang kita lupa. Ustaz, akak ni tua dah. Akak ni tua dah, nyanyak dah ustaz. Memori tak kuat dah. Ya betul. Memang kita akan, saya sendiri pun atau orang lain sama je. Memang kita akan lupa tuan-tuan. Tapi usaha kita untuk mengekalkan dia tu macam mana? Usaha kita. Paling kurang, kalau kita menaik, lama sikit dia kekal. Berbanding dengan sebelum-sebelum ini, kalau kita tak menaik, mungkin benda itu akan cepat hilang.
Lepas kita baca Quran, kita pergi dapur ke apa, makan, Allah, aku belajar apa tadi lupa dah. Sebab itu kalau boleh kita menaip ataupun menulis, dengan cara itu kita akan menguatkan memori kita, supaya apa yang kita belajar kekal dengan jangka masa yang lama, dan bila mana kita buka Al-Quran, kita boleh amalkan dengan apa yang kita belajar. Jadi tuan-tuan, insya-Allah. Okay, Kak Sam Sulaiman, Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ramazin, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, sama-sama. Kak Alijah Yahya, rindu Ustaz, rindu juga geng-geng Bangi. Ya Allah Tuhanku, moga dilindungi belaka, dijaga belaka, dan dilindungi juga semua mata-mata yang memandang sekarang ini. Mata-mata yang memandang sekarang, siapa yang belajar dengan saya, termasuk dalam live ini, kita dan saya doakan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dan keluarga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah campakkan dalam hati kita perasaan keinginan dan perasaan nikmat untuk kita melakukan ibadah, dan Allah tarikkan daripada hati kita perasaan nikmat dan perasaan keinginan untuk melakukan maksiat. Moga Allah tarik benda tu, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, Kak Zanariah Yazid, Alhamdulillah selesai jumpa esok. Betul. Aman, Abang Aman, terima kasih. Antara student saya kat nilai juga, Abdul Aziz, esok surah An-Nas. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kak Mazwan tak dapat ikut kelas live Ustaz sebab sama dengan kelas online NSK. Tak apa, bila mana ada masa boleh join, kalau ada masa, insya-Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita akan jumpa esok pagi 9.30 pagi. Adakah tuan-tuan bersedia nak jumpa saya esok pagi untuk kita sambung belajar surah-surah lazim? Jika bersedia, tarik orang komen, saya sedia Ustaz. Kalau tuan-tuan bersedia, tarik di ruang komen, saya sedia Ustaz. InsyaAllah. Moga dengan cara ini, kita kuatkan semangat kita, kita kuatkan pedoman kita untuk terus istiqamah dalam belajar Al-Quran, insyaAllah. Adakah tuan-tuan dan puan-puan semua bersedia? Jadi, ya, bersedia. Tarik di ruangan komen, saya bersedia Ustaz. Tak bersedia, tulis dalam komen, saya tak bersedia Ustaz, esok saya sibuk sikit Ustaz, ada kerja sikit Ustaz. Kalau tak ada, tak apa. InsyaAllah live ini ada je dalam Terengganu Mengaji, boleh ulangan. Tapi kalau tuan-tuan ada masa untuk join dalam live itu sendiri, lagi bagus. Sebab tuan-tuan kalau ada tak faham, tuan-tuan boleh ada tanya terus, saya boleh jawab terus, sebab saya baca komen-komen dan saya cuba menyelesaikan masalah-masalah yang tuan-tuan ada. Muhammad Termizi Uthman, saya sedia Ustaz. Alhamdulillah, moga ramailah yang bersedia. InsyaAllah. Syahid Muhammad Anwar, terima kasih Ustaz. InsyaAllah bersama lagi pagi esok 9.30 pagi, insyaAllah. Kak Mazwan, insyaAllah ikut video Ustaz selalu lepas selain. Alhamdulillah. Ramazin, insyaAllah saya sedia esok Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, moga kita semua bersedia dan moga kita semua istiqamah dalam belajar Al-Quran, insyaAllah. Ali Jahaya, saya sedia Ustaz. Alhamdulillah. Ina Zarina, insyaAllah sedia Ustaz. Jadi tuan-tuan, sebelum kita akhiri, di sebelah kanan ini ada butang like dan butang love. Tuan-tuan cuba tekan butang like dan butang love itu banyak-banyak kali. Kita sampai dengar bunyi dia, tuan-tuan. Tekan banyak kali. Moga dengan cara itu kita kuatkan semangat kita, kita seronokkan pembelajaran kita. Sebab pembelajaran kita secara santai saja, insya-Allah. Okey. Syida Malik, insya-Allah Ustaz saya sedia. Alhamdulillah. Syida, moga sihat-sihat selalu. Kak Sam Sulaiman, terima kasih Ustaz. InsyaAllah jumpa esok. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa esok pagi. Kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Tadah tangan tuan-tuan. Jom sama-sama baca bersama-sama dengan saya. Jangan aminkan saja, baca bersama-sama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tuan-tuan ikut bersama-sama dengan saya. Allahumma habibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran
kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami semua dan keluarga kami daripada segala wabak bencana dan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kami dan keluarga kami. Ya Allah, letakkanlah diri kami dan keluarga kami di bawah penjagaan-Mu, di bawah lindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada segala kekotoran, daripada segala kehitaman, ya Allah. Ya Allah, berilah taufik hidayah-Mu kepada kami. Ya Allah, murahkan segala rezeki yang halal untuk kami. Ya Allah, istiqamahkanlah kami dalam belajar Al-Quran. Istiqamahkanlah kami dalam jalan yang diredai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, letakkanlah dalam hati kami perasaan nikmat dan perasaan keinginan untuk melakukan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, tariklah daripada hati kami perasaan keinginan dan nikmat untuk melakukan maksiat, ya Allah. Tariklah daripada hati kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dan semua muslimin dan muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Wallahu alam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok pagi 9.30 pagi insya-Allah. Zaini Hussein, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kamal Zuan, terima kasih Ustaz. Rindu kelas kita. Sama-sama rindu juga. Kita jumpa esok pagi. Wallahu alam.